Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ambo nak tanya cikgu lah selaku mantan setiausaha politik almarhum Tok Guru tahun 1990. Jadi surah yang ada di airport yang tengah viral tu tahun 91. Jadi rasa agak layaklah untuk cikgu beri komen sedikit lah berkenaan dengan dia roboh surau di airport cikgu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas yang Allahyarham Tok Guru Ni Aziz menjadi Menteri Besar pada bulan 10 tahun 1990, makin jelas tekanan yang dikenakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada pentadbiran negeri Kelantan dan peruntukan keuangan yang sepatutnya diterima oleh negeri Kelantan mengikut perlembagaan dan mengikut keputusan Majlis Keuangan Negara tidak dilaksanakan dengan sempurna terhadap negeri Kelantan, seolah-olah Kelantan ini dianaktirikan pada waktu itu. Jadi dalam menghadapi suasana kekangan keuangan yang amat berhormat Allahyarham Tok Guru Ni Aziz menganjurkan suatu kaedah ta'awun ataupun bergotong royong di antara kerajaan dengan rakyat. Dan yang saya masih ingat 3 program yang dilancarkan pada awal-awal pentadbiran Tok Guru Ni Aziz. Yang pertamanya ialah pembinaan Kota Sultan Ismail Petra di hadapan Istana Balai Besar. Dan pembinaan ini walaupun menelan belanja yang agak banyak, tetapi dipersetujukan oleh pihak istana bahawa tidak akan ada lagi perbelanjaan untuk membuat pintu gerbang di musim pujomo. Jadi dengan sendirinya ia dapat mengurangkan perbelanjaan tahunan di masa puja umur Tuanku Al-Sultan. Dan pada waktu itu Allahyarham Datuk Abdul Halim Mohamad, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga merupakan Adun Bunuh Payung, diamanahkan sebagai pengurusi jawatan pembinaan dan disempurnakan dengan baik sehingga apa yang kita nampaklah selepas 30 tahun yang masih ada pada hari ini. Yang keduanya ialah pembinaan Masjid Al-Bara'ah. Apabila yang amat berhormat Allahyarham Tok Guru Ni Aziz meminta Tuan Haji Mat Ghani, arkitek tersohor di Kelantan ini, untuk membina menyiapkan satu plan untuk memberi kemudahan kepada penjual dan juga pembeli di Pasar Besar Siti Khadijah untuk berjamaah dan untuk menunaikan solat. Jadi kedua-dua projek ini dilakukan dengan derma dan sumbangan daripada orang perseorangan, daripada kerajaan, daripada rakyat, daripada agensi-agensi dan syarikat-syarikat swasta. Yang ketiganya ialah pembinaan masjid di tapak lapangan terbang Sultan Ismail Petra Pekalan Cepa. Ini juga mendapat persetujuan daripada semua pihak, termasuklah pihak istana, dan pembinaannya dibuat dengan reka bentuk yang agak menarik, seolah-olahnya reka bentuk Masjid Kampung Laut. Dan banyak pihak yang terlibat di dalam memberikan sumbangan, derma, dan akhirnya dapat dibangunkan dengan begitu baik, tersergam indah dan menjadi warisan kepada kita hari ini. Jadi apa yang berlaku dalam minggu lepas apabila viral video mengenai dengan perubahan masjid berkenaan ini memberikan suatu tamparan kepada rakyat negeri Kelantan, terutama sekali orang-orang lama yang terlibat di dalam pembinaan pada waktu itu. Persoalan yang timbulnya, tidak ada sebarang penjelasan yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri ataupun pihak-pihak yang berkenaan dengan projek pembesaran terminal dan juga landasan lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Jadi apa yang
menjadi persoalannya adalah tidakkah pihak-pihak yang berkenaan dapat membuat suatu keputusan untuk alih masjid itu ke tapak yang lain dengan menggunakan teknologi baru, memindahkan masjid berkenaan ke satu tapak baru. Jadi pemusnahan dan robohnya masjid itu memberikan suatu tanda soal yang besar di hati rakyat Kelantan, seolah-olahnya pihak-pihak yang berkenaan tidak ada sensitiviti dan tidak prihatin dengan rumah ibadat yang dibina dan dimanfaatkan bukan saja oleh kaki tangan yang ada di lapangan terbang Sultan Ismail Putra, tetapi juga para pengunjung dan juga penumpang-penumpang sama ada nak ke KL ataupun kembali balik daripada KL yang cukup nyaman dan cukup indah untuk menunaikan ibadat di masjid berkenaan. Jadi sekurang-kurangnya saya meminta supaya pihak-pihak yang berkenaan berilah suatu penjelasan ataupun pencerahan mengapa masjid yang merupakan suatu warisan yang dibina 30 tahun yang lalu itu tidak dapat mengapa masjid itu perlu dirobohkan untuk memberi laluan. Kita faham bahawa pembesaran terminal baru itu akan melibatkan tapak itu, tapi tidakkah dapat dialih masjid berkenaan ataupun buatlah sesuatu supaya dapat mengekalkan masjid itu sebagai warisan. Okey, terima kasih. Sama-sama.